Sangkut. Selamat datang ke Bandar Taiping. Malam daripada Penang, kita datang ke Taiping pula untuk tengok perabot dekat sini pula macam mana. Dan ni kita dah ada dekat Taman Tasik Taiping. Ni ramai orang jogging kat sini. Menarik lah, cuci mata. Kita tak jogging pun. Walaupun perut dah membesar, makan banyak dengan diorang. Meriah, sangat meriah. Tempat dia besar. 160 ekar dekat sini tau. Jom kita pusing. Ayo. Kompang di Palu, pengantin malu. Asyikkan senang di dalam hatimu. Pagi-pagi dekat Bandar Tasik Taiping ni boleh nampak ramai orang jogging dekat sini sambil tengok matahari terbit daripada sini. Memang cantik sangat-sangat tau. Ada budak-budak main pertama mainan dekat sana, pakcik-pakcik start jual makanan pagi-pagi. So kita boleh breakfast dekat Taman Tasik Taiping ni je. Dia punya udara pun nyaman. Pagi-pagi kat sini cantik sangat-sangat tau. Sebenarnya Lake Garden ni dah wujud sejak tahun 1880 lagi. Tempat ni dulu sebenarnya dia macam lombong yang terbiar. Pernah asal Lake Garden ni demakan lombong Bukit Timah tu sebagai taman, tempat taman rekreasi untuk orang beriadah dekat sini. So Lake Garden ni seluas 160 ekar sebenarnya. Luas sangat-sangat. Rain-tree walk dekat Lake Garden ni memang cantik sangat-sangat tau. Tengok pokok dia. Dia macam akar-akar pokok berselirat dekat atas. Petang-petang kat sini ramai sangat orang jogging-jogging sambil layan perasaan kat tepi tasik sebab ada kursi-kursi macam ni boleh dapat datang sini tenangkan perasaan. Hati minang panas dapatlah janda rambutnya gugur. Cantik. Pokok ni pernah patah dulu tapi dia tak sia-siakan pokok yang patah ni. Dia sangkut jadikan support kat situ and then dia bagi jadi tarikan. Orang ramai datang lalu celah bawah pokok tu. Dekat sini selain kita boleh jogging, kita boleh sewa basikal. Ada banyak lah dia sewakan yang kat tepi ni. Boleh naik basikal, bawa orang yang tersayang. Terjun dari ke kota-kota, dapat biji doyan dah mangkuk. Terjun dari ke kota. Yes, kita sudah sampai. Assalamualaikum. Kita sudah sampai di Kayan Emas Enterprise. Hai, selamat datang. Okey, hari ni kita berada di Ini Puan Ida, pegawai dari MTIB. Kemunting Taiping Perak bersama dengan syarikat Kayan Emas Enterprise iaitu Encik Afif. So hari ni kita kat sini kita nak tengok macam mana proses penghasilan produk mereka. So jom kita start. Selamat datang ke Kayan Emas Enterprise. Kat sini dia buat apa kat sini? Kita buat produk berasaskan kabinet Untuk rumah lah. Untuk rumah, custom made. So orang boleh order datang kat sini kan. Ya. Nama saya Muhammad Hafiz Zulkifli. Saya dekat kilang ni sebagai operation punya manager. Syarikat kita tubuh pada tahun 2013. Asalnya adalah abang saya lah. Abang saya yang bermula dulu pada tahun 2013. Abang saya dia ada lepasan daripada IKM bidang teknologi pelabut. Kemudian dia bekerja dekat Johor di sebuah syarikat perkapalan, tapi dalam kapal tu semua melibatkan kayu lah. Kemudian dia kerja dekat Gombak, syarikat pelabut juga. Saya ingat dalam 4-5 tahun kat situ. Kemudian dia dapat offer dekat Ipoh. Pun sama, lebih kurang 4-5 tahun. Asyik daripada pengalaman yang tu lah. Dia fikir why not kan, dia buka satu company. Jadi dia balik Taiping. Tahun 2013 tu dia bermula dulu. Lepas beberapa tahun tu kan, saya join. Kita sama-sama naik lah syarikat ni. Produk kita berasaskan kayu. Jadi kita fikirlah macam-macam nama kan. Kayu apa. Jadi kita dapat satu nama kayu kayan. Kalau kayu mesti kayu kayan kan. Kita pakai kayan tu. Bengkel kita, kilang kita ada sentuhan-sentuhan emas tu. Sikit kita bubuh emas tu. Harapan kita lah kayan emas tu membawa tuah pada kita. Pada tahun 2013 tu memang kita target dan kita buat pun kitchen kabinet. Kemudian kita bermula dengan kabinet pakaian, kabinet kasut, segala macam kabinet. Kita tak buat ready made, dah siap, kita orang nak beli tak. Ada tempahan, kita pergi sukat kat rumah orang dan kita customkan. Itulah konsep kita. Jadi proses yang pertama ni macam mana? Kita ambil kayu tadi, kita akan potong dulu menggunakan mesin ni. Okay, dia potong. Lepas tu hasil daripada dia potong, kita dapat beberapa keping macam ni dan
kita staplerkan dia. Stapler je? Ha. Ha. Stapler. Pakai stapler. Stapler. Ha. Yang ni bahagian apa ni? Yang ini orang kata ketulang dia. Tulang. Ketulang. Ketulang. Untuk Semua jenis kabinet kita inilah konsep akan kita. start macam ni? Kita akan start macam ni. Orang tak boleh bayang apa benda sebenarnya. Betul. Selalu nampak je tingkap. Bukan. Daripada sini untuk jadikan dia macam ni, kita akan buat proses gam. Ni kita tengok step seterusnya. Gam ni. Step gam dia. Begitu. Jadi kita akan buat di semua kawasan. Lepas tu kita terbalikkan dia. Kemudian kita bubuh lagi gam. Yang hujung ni kena bagi ruang sikit ya? Kita kena bagi lebihan sebab kita punya buffer untuk kita nak cuci nanti. Kita akan letak beban. Kita akan letak beban. Selalu kita pakai beban apa yang kita pakai adalah bateri ni lah. Ni kalau belah-belah ni, kalau bateri siapa hilang tahu dah. Lalu kita akan letak dalam 5-6 lah. Kita akan tinggal dia 1 hari lah untuk nak pastikan lekatan dia tu cukup. Dan kuat lah. Cukup dan kuat. Bila dah siap yang ni kan, kemudian kita ke proses seterusnya lah. Daripada lekat tu dia tak akan jadi macam ni lagi. Sebab dia akan tinggalkan ruang tepi-tepi ni untuk dia potong bagi finishing dia bagi cantik lah, smooth. Ini kita panggil sliding table saw lah. Ini proses kita panggil proses cuci lah kan. Cutting in size yang sebenarnya. Tapi panggil cuci dekat sini. Tepat ya. Lepas tu lincin tepi tu. Berdebu sini. Lepas dah siap macam ni, kemudian prosesnya kita akan bentukkan dia sebagai satu kotak lah. Okey, jadi daripada plywood yang kita dah siap gam, dah siap cuci, dah siap cutting in size, kita akan bentukkan dia menjadi kotak macam ni. Lekat sini. For maker ni kita berdasarkan warna pelanggan lah. Pelanggan pilihan lah. Dia pilih warna apa, warna itulah yang kita letakkan. Kita belum cover habis lagi semua. Kita cuma bentukkan dia sebagai kotak. Jadi tempoh berapa lama nak hasilkan yang ni? Yang ni apa? Kalau yang macam ni, saya fikir ini dalam 3-4 hari siap lah. Laju. Laju. Maknanya yang ni adalah drawer drawer sebelah. Sini. Yang ni lebih kepada kabinet hiasan. Saya boleh kata orang tak tahu Kaya Mas ni. Kita sampai pergi rumah ke rumah, bagi flyers, kita menggunakan social media nak bagi orang tahu. Masa ke semasa kita cuba tingkatkan lah. Dia punya challenge dia, masalah dalaman, masalah nak dapatkan job. Kita sebagai majikan lah, memang tak tidur malam lah. Untuk berada pada tahap sekarang ni bukan senang. Dengan kekangan keuangan, kekangan modal kan. Kadang-kadang sale banyak, mesin tak cukup, pekerja tak cukup. Kadang-kadang pekerja ada, sale tak ada. Ini semua mematangkan kita lah. Bagaimana kita nak plan kita punya perniagaan. Untuk satu kabinet, kita ambil tempoh masa dalam 2 ke 3 minggu. Kita sketch dulu mengikut kehendak pelanggan. Kemudian kita outsourcekan kepada designer untuk sketchkan, untuk designkan. Untuk proses pembuatan kabinet, apa-apa kabinet ada pelbagai kaedah lah kan. Tapi untuk kilang kita panggil kaedah kita ini kaedah sandwich lah, di mana kita rangkakan kayu tu di dalam, jadikan sebagai tertulang, kemudian kita kapit dengan plywood, kita gamkan dengan plywood sebagai kita punya panel lah, untuk kita menaikkan sesuatu kotak, sesuatu kabinet. Jadi asas kita adalah kita menggunakan bahan kayu yang diapit, yang kita panggil sandwich. Kemasan di segi pintu ada 4 jenis lah. Satunya kita pakai 3G glass. Satu lagi 4G. Kemudian kita ada Formica dan kita ada solid nyatuh. Tiap bahan ni ada harga yang tertentu lah. Yang paling mahal adalah solid nyatuh lah. Customer dia bergantung kepada keuangan customer tu sendiri. Semestinya kalau customer itu mempunyai keuangan yang kuat, kebanyakannya dia ambil nyatuh, solid nyatuh English style. Sebab
saya fikir English style ni satu fenomena lah sekarang kan. Dan paling ekonomi adalah 4G glass lah. Dari segi kita penjagaan ya, minyak-minyak tu kan, dia melekat dekat gelas, senang kita cuci lah. 4G glass paling ekonomi dan well maintenance lah. Sekarang ni kita fokus Taiping, Kamunting, Selama, Kuala Kangsar, Baik Bunta, kawasan yang berdekatan dengan Taiping. Dengan kekuatan pekerja kita, 5 orang pekerja, kita fikir kita hanya mampu cover di kawasan ini dulu. Pada masa akan datang, kalau kita mampu tambah manpower kita, tambah dia orang punya skill, mungkin kita boleh perbesarkan kawasan kita lah. Dan kita banyak customer yang pernah buat dengan kita, terutama di kalangan cikgu kan. Jadi kita lebih kepada marketing kita mulut ke mulut lah. Alhamdulillah lah. Maksud dari reputasi kita dari segi customer lama tu kan, memang kalau dia orang nak buat, memang dia orang cari kita lah. Lepas tahun kita bermula, kita start kaji. Cari apa itu MTIB. Kita pergi ke laman web dia, kita tengok kan. Banyak kursus-kursus yang dianjurkan. Banyak juga macam bantuan-bantuan untuk usahawan-usahawan yang baru nak bermula kan. Jadi daripada situlah kita pergi ke Ibu Pejabat MTIB. Kita mohonlah apa yang MTIB sebagai agensi kajian, apa yang MTIB boleh bantu kita. Dan Alhamdulillah pihak MTIB menyambut baiklah kami dan kita dapat satu mesin, kita panggil sliding table saw. Yang ini design baru kan, dan dia punya dari segi ketepatan sudut, kehalusan potongan tu kan, dapat menambahkan dari segi kualiti dan dari segi mempercepatkan kerja kita. Jadi saya punya sale pun bertambah. Saya fikir 20% ada naik selepas kita mendapat bantuan daripada MTIB. Sekarang pun kita masa ke semasa memang kita tengok MTIB punya laman web, apa juga coaching-coaching yang MTIB tawarkan kan, kita cuba syarikat kita untuk masuk. Satu bulan tu berapa banyak order selalu? Selalunya dalam sebulan dalam 5 buah rumah lah. Dalam sebulan 5 buah rumah? Full set? Full set. Ada 2 pencapaian yang saya fikir membanggakan saya lah. Satunya daripada MTIB, di mana MTIB bagi kita 3 skor dalam menilai prestasi kita. Membangkitkan semangat kita untuk mungkin kita bekerja lebih baik. Saat yang paling membanggakan kami adalah kami berjaya mendapat 3 bintang dalam M-Score yang dijalankan oleh MTIB. Dengan 3 bintang itu, kami boleh tahu di mana kelebihan, di mana kelemahan kami. Kami boleh memperbaiki kelemahan kami. Kenangan paling pahit kita ada 2 lah. Masa permulaan kita nak set up tahun 2013 tu, apa yang pahitnya, modal kita tak ada. Lepas tu kita nak ajar pekerja yang tak ada asas, itu sangat susah. Yang kedua, masa PKP pun sama, melibatkan modal. Kita terpaksa keluarkan simpanan kita. Mungkin kilang ni terpaksa tutup dan sebab kita dah tak ada modal untuk kita bermula. Alhamdulillah 2 tahun tu ngam-ngam. Lepas tu kita boleh start jalan balik. Kita masih ada modal sikit. Itu bagi kita satu nafas yang lega lah. Selagi mana kita mampu menggajikan pekerja-pekerja saya, syarikat boleh sustain, bagi saya itu pencapaian baik. Cuma saya perlu luaskan lagi kawasan kerja kita, skop kerja saya, itu je. Dan saya kalau boleh membesarkan lagi kilang, dengan niat saya ramai lagi pekerja boleh bekerja dengan saya. Setiap kali kita jumpa pelanggan, kita explain dekat dia orang apa kelebihan konsep sandwich ni. Dari segi bahannya, apakah berbaloi dengan harga yang dibayar. Dan kita menggunakan testimoni pelanggan-pelanggan yang pernah buat dengan kita. Testimoni itulah yang kita ceritakan pada pelanggan-pelanggan supaya dia orang yakin dengan kualiti produk kita lah. Kita banyak daripada Facebook, TikTok pun kita dah start. Lepas tu dengan Shopee pun kita dah start masuk tempat sangkut kunci daripada kayu emas. Tapi untuk kitchen kabinet yang kabinet custom made yang lain tu kebanyakan daripada Facebook lah.
Okay guys, kita sudah selesai dekat Perak ni. Jadi macam mana kualiti design perabot semua dekat rumah. Kita tengok sekali produk final macam mana daripada Kayan Emas. Terbaik. Terima kasih abang-abang semua. Baik. Terima kasih Kak Ida, Kak Ira. Terima kasih abang Kayan Emas. Tua rumah. Yang betapa cantiknya hasil produk tadi. Daripada Kayan Emas. Kayan Emas Enterprise. Betul. Alright. So lepas ni kita nak pergi mana? So untuk next episode kita akan ke Selangor, iaitu di Nick Furniture. Nick Furniture. Yes. Apa skrip ke Kak? Kita jumpa kat sana. Bye. Gerak dulu. Balik. Boleh balik. Boleh balik. Driver, start your engine. Bye. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa kat Selangor. Okay, bye. Tapi kenapa kita buy ke? Kita nak makan ke? Kenapa kita buy? Lebih kurang 10 minit je daripada Kayan Emas tadi. Ada satu tempat kuih tiaw goreng yang paling sedap yang ada dekat Taiping ni. Ida yang bawa kami tadi. Apa nama tempat ni? Ini Dodi Kota Goreng. So siapa yang datang Taipei ni wajib datang sini. Dah lapar. Lapar Ya, tapi kena tukar luar dulu, tunggu turn. Kalau dulu Doli Kuih Tiaw ni dibuka kat tepi jalan tau. Dia macam dekat warung tepi jalan je. Tapi sekarang sejak tahun 2000 dia pindah dekat kedai macam ni. So selesa untuk kita makan. Jom kita try. Sedap ke tak? Let's go. Kedai ni salah satu kedai yang legend lah dekat Taipei. 19 something lah. Dah lama. Kat sini famous ni Kota Goreng Kerang. Special lah. Boleh makan lagi? Kalau kita tengok dekat dinding-dinding tepi tu, dia ada tunjuk gambar-gambar dulu macam mana kawasan kedai dia. Memang betul-betul gerai dulu. Sekarang ni dah jadi sebuah restoran. Alhamdulillah, bila ada buah apa ni? Ni yang mana? Kau yang biasa. Terima kasih. So, ais. Leci. Wow. Ni menggunung ni. Masya Allah, ni yang baru dikatakan kuih tiaw special. Memang kuih tiaw dia lain daripada tempat lain tau. Tengok dia punya udang memang menggunung. Nampak? Dia punya tinggi dia. Ni kalau orang tak boleh makan seafood ni, kena gaut ni makan ni. Serius. Memang sangat banyak udang dia. Tak tahu makan udang ke makan kuih tiaw sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Panas lagi. Not bad. Okay. Taklah teruk sangat, taklah terlalu, tapi okey. Biasa je. Dia letak sama kicap pula Kita try Betul. Baru masuk. First impression masa tengok tadi memang betul-betul nampak macam menggiurkan sebab dia memang tak kedekut, tinggi dia punya makanan. Tapi bila makan macam puan cakap lah, kena tambah sambal sos cili kicap dia. Try tambah sikit. Mungkin dia buat macam, dia rasa tawar sikit sebenarnya. Mungkin dia buat macam ni sebab untuk bagi semua golongan makan. Dia tak bagi pedas sangat, macam so budak-budak pun boleh makan. Sebab tu dia sediakan sambal kicap untuk siapa-siapa yang nak lebihkan pedas. Jadi boh. Jadi pada memang ada ciri-ciri jadi inilah review makanan. Cakap depan kamera tak kikut langsung. Orang suka makan. Orang suka makan Syedot, invite ni Syedot. Syedot boleh ganti Syedot kan. First bite untuk awak. Dia sedap juga sebenarnya. Dia lembut semua. Dia punya tekstur dia nice kan. Udang dia fresh. Udang dia fresh betul. Dia sambal kicap ni boleh jadi 4 lah. 4 per 5. 5 lah. 5 per 5. Serius? Bukan, per 10. 5 per 10. So half Kalau saya sebab saya bagi 6 per 10 lah. 6 per 10. Saya bagi 5 per 10. Ada kami tak Macam mana Perak? Design dia
Aduh, cantik lah Cantik dia sangat, punya serius. design perabot fully. Ni kalau macam orang tua-tua tengok ni confirm dia akan nak kahwin lagi lah. Hah? Tak lah. Orang tua-tua tengok ni berkenan lah, serius berkenan. Kalau mak ayah yang tengok dia akan berkenan. Saya sendiri pun macam orang muda ni makin suka produk-produk kayu ni. Sebelum ni macam biasa-biasa je, tapi bila tengok produk-produk perabot kayu ni macam makin suka pula sebenarnya. Macam berminat. Macam berminat nak buat rumah idaman kita. untuk masa depan. So nanti Adi nak kahwin, bolehlah produk kayu. Perabot kabinet daripada sini, pinggan mangkuk daripada sana. Import daripada setiap negeri, masuk satu negeri. Oh, betul. Jadi dalam satu rumah. Terima kasih MTIB bawa kami tour semua. Jadi jangan lupa subscribe. Oh yeah.